Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para pelajar sekalian serta para penonton semua. Kita teruskan pembelajaran kita untuk bab yang ke-6 fungsi trigonometri dalam silibus matematik tambahan KSSM tingkatan 5 ini. Dan dalam video ini kita akan mempelajari 6.3 iaitu graf fungsi sinus, kosinus dan tangen. Okey, Meh? Ya, cikgu. Meh, kita teruskan pembelajaran kita, Meh. Tapi sebelum tu Meh, kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak, Meh, kepada rakan-rakan Amir dan juga rakan-rakan cikgu. Ramai juga rakan cikgu yang setia dengan channel kita ni, Meh. Oh, ya cikgu. Okey, Meh, kita ucapkan terima kasih, Meh, kepada mereka, Meh, kerana memberi sokongan kepada kita selama ni, kerana sokongan mereka itulah, Meh, yang kita bertenaga untuk teruskan usaha ni, kan, Meh, kan? Betul cikgu, betul. Kepada rakan-rakan Amir semua, Amir mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih. Dan Amir harapkan rakan-rakan semua kongsikan video kerja MS ini kepada rakan-rakan yang lain, supaya video-video ini dapat dimanfaatkan. Kan cikgu, kan? Betul tu, betul. Okey, Meh, jangan buang masa, kita teruskan. Okey cikgu. Okey, Meh, kita mulakan pembelajaran kita dengan melihat slide ini, Meh. Inilah dia graf fungsi sinus X. Okey, di sini, Meh, diberikan fx sama dengan sin X, ya. Sebenarnya, Meh, fungsi sinus ini kita boleh tulis seperti ini, iaitu fx sama dengan A sin Bx tambah C, ya. Di mana di sini A dia adalah 1, B 1 dan juga C kosong. Maka dapatlah fx sama dengan sin X ni. Okey juga, okey. Sekarang ni, Meh, kita tengok dulu bentuk graf sinus ni. Inilah dia graf sinus. Macam ombak laut cikgu. Betul, betul. Macam ombak, Meh, kan? Okey, bentuknya, Meh, dia naik atas melengkung ni, kemudian dia turun melengkung ke bawah. Okey, bila dia naik ni, Meh, dia akan pergi ke tahap maksimum dia, iaitu 1. Minimum dia negatif 1. Meh, nampak tak ni? Agak kecil sikit, Meh, tulisan ni kat sini, kan? Betul cikgu. Tapi tak apa cikgu, boleh nampak. Okey, bagus. Baik. Satu lagi, Meh, ambil tengok. Dia mula di sini. Okey, dia naik ke atas, kemudian turun ke bawah. Dia naik atas balik sampailah 2 pi kat sini. Nampak tak? 2 pi ni 2 pi radian lah, bersamaan dengan 360 darjah. Apa yang kita dapati, Meh? Bentuknya akan berulang-ulang, kan? Dia akan berulang-ulang setiap 2 pi ataupun setiap 360 darjah. Macam itulah, berterusan. Cikgu, graf ini dia sampai mana cikgu, sebelah kanan ni? Sebenarnya dia sampai tak berpenghujung tau, Meh, ataupun tak terhingga. Begitu juga sebelah kiri pun macam tu juga. Itulah dia graf sinus. Okey cikgu, okey. Okey, Meh, sekarang, Meh, kita nak tengok macam ni tau. Kita nak ubah nilai A ni dan kita nak tengok apakah kesan kepada graf ni. Adakah graf ini akan berubah? Kita tengok sama-sama. Okey, sekarang ni A dia 1, kan? Okey, cikgu nak tambah nilai A ni kepada nilai yang lebih besar daripada 1. Ambil perhatikan bentuk graf. Graf berubah tak, Meh? Berubah lah cikgu. Okey, ambil tengok. Kita nak letakkan pada 1 pada 2 lah. A tu 2. Apa yang berlaku? Apa yang Meh nampak? Graf ni cikgu, lengkungan maksimum dia ni sampai 2. Kemudian minimum dia sampai negatif 2 cikgu. Okey, yang itulah yang kita nak tengok. Okey, kalau kita tambahkan lagi, Meh, tengok. Tambahkan lagi, nampak apa yang berlaku? Semakin bertambah lah cikgu, maksimum dia. Okey. Cikgu, kalau A tu nilai dia negatif, graf jadi macam mana cikgu? Okey, boleh kita tengok. Okey, kita jadikan A tu negatif. Ambil perhatikan lah. Okey, nampak? Sekarang dah masuk A negatif, kan? Ambil nampak? Apa yang Ambil nampak? Cikgu, lengkungan tadinya lengkungan ni ke atas cikgu. Kemudian sekarang ni lengkungan ni jadi ke bawah cikgu. Betul. Itulah yang kita nampak, kan? Apabila kita letakkan dia sebagai negatif. Okey. Jadi kita kembalikan semula A ni ke 1, ya. Okey. Sekarang, Meh, kita nak ubah nilai B pula. Ambil perhatikan, bila kita ubah nilai B, apakah yang berlaku kepada graf? Kita tambah nilai B ni ke nilai yang lebih besar. Kita nak letak 2, cuba. Tu dia. Apa yang nampak? Graf ni akan dimampatkan cikgu. Betul. Graf ni jadi lebih mampat, kan?
Okey, kalau kita tambah lagi nilai B tu ke nilai yang lebih besar? Dia lebih mempat dah cikgu banding dengan tadi. Betul Okey, kalau kita letakkan dia ke nilai negatif nampak lengkungan dia akan berubah ke bawah yang tadi ke atas jadi ke bawah dan dimampatkan okey, macam mana boleh? Okey cikgu, faham. Okey, baik, kita kembalikan semula B ini ke nilai 1 okey. Okey, seterusnya kita akan ubah nilai C nilai C ni kita ubah ke nilai yang lebih besar di sini. Okey, cuba kita letakkan 1. Apa berlaku apa yang nampak? Oh, graf dia akan naik 1 unit ke atas cikgu. Betul. Bagaimana dengan bentuk graf berubah tak? Bentuk graf tak berubah cikgu. Cuma dinaikkan 1 unit ke atas saja. Okey, cuba kita letakkan C ini 2 pula apa yang perhatikan? C2 kan? Apa yang nampak? Dia naik 2 unit lah cikgu ke atas tanpa mengubah bentuk. Okey, bagus baik. Begitulah kalau kita naikkan lagi nilai C tu, maka graf akan naik ke atas kalau kita letakkan C itu pada nilai negatif, apa yang berlaku nampak tak? Graf akan turun ke bawah lah okey, macam mana dah boleh faham Boleh cikgu, boleh. Okey, sekarang kita tengok graf fungsi kosinus pula Okey cikgu. Okey, kita teruskan perbincangan kita untuk graf yang seterusnya, iaitu fungsi kosinus Mari tengok di sini fungsi kosinus fx sama dengan cos x fungsi kosinus ini boleh ditulis sebagai fx sama dengan a cos bx tambah c Okey, ambil perhatikan terlebih dahulu graf fungsi kosinus ni. Bentuknya lebih kurang macam sinus juga, cuma beza dia punya lengkungan dia. Di sini daripada atas dia turun ke bawah melengkung, kemudian dia naik balik ke atas. Dan bentuk ini berulang-ulang dalam selang 0 hingga 2 pi ni. Nampak tak? Ataupun 0 hingga 360 darjah. Dan ketinggian dia, maksimum dia 1 dan minimum dia negatif 1. Boleh kan? Boleh juga, boleh. Okey, sekarang kita nak ubah nilai A, B dan juga nilai C, dan kita nak lihat kesan kepada graf tu. Apakah perubahan yang berlaku kepada graf kosinus ni? Ambil perhatikan. Okey, mula-mula kita ubah nilai A dulu Okey, ni A sama dengan 1, kita cuba ubah A kepada 2 ubah kepada 2. Ambil perhatikanlah graf tu, apa berlaku? Dia macam tadi cikgu maksimum dia akan jadi 2, minimum jadi negatif 2. Okey, betul-betul Okey, begitulah kalau kita tambah nilai A ni kepada nilai yang lebih besar kalau kita letak kepada 3 contohnya maka ketinggian dia akan pergi ke 3 dan yang di bawah akan pergi ke negatif 3. Okey, bagaimana nilai A ini jika kita ubah ke nilai negatif? Mari tengok. Apa yang kita perhatikan di sini, graf yang melengkung ke atas tadi dia akan melengkung ke bawah yang bawah akan melengkung ke atas. Itu kesannya apabila nilai A negatif. Boleh boleh juga, boleh. Okey, cikgu nak kembalikan nilai A ni kepada nilai 1. Okey, seterusnya kita nak ubah nilai B B sama dengan 1, dan bila kita ubah, perhatikan apa yang berlaku. Katalah kita ubah kepada nilai 2, katakan apa yang berlaku pada graf? Graf akan dimampatkan cikgu, macam graf sinus tadi. Yes, betul begitulah kalau nilai B ini kita tukarkan kepada nilai yang lebih besar, maka graf akan lebih dimampatkan lagi lah, kan? Ya cikgu. Okey, faham itu? Okey, jadi cikgu nak kembalikan ke 1 Okey, susah lah nak letak 1 tu. Okey tu dia. Okey, seterusnya kita nak gantikan nilai C asalnya kosong perhatikan kalau kita tambahkan nilai C tu kepada nilai yang lebih besar, apa berlaku? Graf akan dinaikkan Kalau nilai C tu diletakkan pada nilai yang lebih kecil, graf akan diturunkan termasuklah kalau C tu negatif Okey, jadi maknanya kat sini kesan kepada perubahan nilai C itu menyebabkan graf ini akan sama ada dinaikkan ataupun turunkan bergantung kepada nilai C itu tanpa mengubah bentuk Macam mana boleh? Okey, okey. Okey, seterusnya kita lihat graf untuk fungsi tangent.
Nampak meh? Pelik tak meh? Betul lah cikgu. Graf apa ni cikgu? Ni lah meh, graf tangent Susah nak tengok cikgu macam ni. Okey, di sini meh fungsi tangent diberikan fx sama dengan tangent x. Okey, kita boleh tulis sebagai fx sama dengan a tangent bx tambah c Sekarang meh kita nak tengok apa yang berlaku pada graf ni bila kita ubah nilai a. Perhatikanlah. Kita ubah kepada nilai yang lebih besar. Graf jadi macam tu tapi kita nak uraikan tu payah juga kan nak kata apa ni betul juga. Tapi ginilah, kita letakkan katalah ke nilai negatif. Kalau negatif dia akan bentuk dia terbalik macam tu kan. Okey, kita letak baliklah kepada nilai 1. Okey, mas, seterusnya kita ubah nilai b nilai b ni kita ubah kepada nilai yang lebih besar. Nampaknya graf ini semakin merapat. Betul tak, Mai? Betul juga. Okey. Bagaimana kalau kita letakkan B ni negatif, Mai? Dia akan jadi apa? Graf tu akan melebar lah. Okey. Dan akhirnya dia terbalik. kan? Betul juga. Okey. Seterusnya kita ubah nilai C pula. Nilai C kosong kita ubah kepada nilai yang lebih besar. Macam mana tu, Mai? Katalah kita letak kepada nilai 2. Kalau kita letak pada nilai 2 ni, Mai tengok tak? Di sini pintasan Y ni adalah 2. Okey, cuba kita naikkan lagi. Tambah lagi ke nilai 3, dia akan pintas pada 3. Kalau naik ke 4, dia akan pintas ke 4. Itu je yang kita nampak kan? Betul tak? Betul juga, betul. Okey, Mai, itulah dia kesan kepada perubahan nilai A dan B serta nilai C kepada graf tangent ini sekurang-kurangnya kita dapatlah gambaran kami kan. Betul juga, betul. Okey, Meh, kita teruskan pembelajaran kita untuk bahagian yang seterusnya. Okey, Meh, berdasarkan kepada perbincangan kita tadi kita dapat memahami tentang graf sinus dan juga graf kosinus Baik, sekarang kita nak cuba mendalami berkenaan dengan kedua-dua graf ini sinus dan kosinus ini. Okey, seperti yang anda lihat di sini yang di atas ini adalah graf sinus, yang di bawah adalah graf kosinus. Mempunyai bentuk yang lebih kurang sama. Okey, dan bentuk graf sinus dan kosinus ini dikenali sebagai bentuk sinusoidal. Kalau graf sinusoidal tu maksudnya graf sinus dan kosinus Okey, seperti yang kita lihat tadi, graf ini akan mengulangi bentuk dia dalam skala 0 hingga 360 darjah ni. Okey. Jadi ini di bahagian positif Kalau bahagian negatif kita nyatakan sebagai negatif lah. Boleh kan, kan? Okey juga, boleh juga. Okey, seterusnya kita akan melihat secara lebih mendalam berkenaan dengan ciri-ciri graf sinusoidal ni. Yang pertama apa? Yang pertama ialah nilai maksimumnya. Iaitu 1 Okey, maka daripada sini nanti dapatlah kita tentukan titik maksimum bagi graf ini bukan satu tempat ni saja. Di sini titik maksimum, di sini juga titik maksimum, dan banyaklah titik maksimum tu Okey, kemudian yang kedua ialah nilai minimumnya, iaitu negatif 1. Okey, jadi daripada sini nanti kita dapat tentukan koordinat titik minimum bukan di sini saja malahan di titik-titik minimum yang lain juga Okey, ciri yang ketiga ialah amplitude sama dengan 1 unit. Apa dia amplitude tu amplitude yang ini yang di mana graf ini melengkung ke atas dan melengkung ke bawah kan pada jarak 1 unit itu dipanggil sebagai amplitude. Boleh boleh juga. Okey, seterusnya ciri yang keempat ialah bentuk graf berulang setiap selang 360 darjah. Macam yang kita bincang tadi lah kan, ataupun 2 pi radian. Maka daripada sini skalanya sama dengan 360. Maksudnya di sini ialah skala ni graf itu berulang pada selang berapa? Pada selang 360 kan? Itu maknanya skala dia ialah 360 darjah. Itu maksud skala ataupun 2 pi radian dalam radian 2 pi radian. Okey. Itu untuk graf sinus Okey, untuk graf kosinus pula dia sama sajalah perbincangannya. Baik, ambil tengok di sini cikgu meletakkan 0, pi per 2, pi, 3 pi per 2 dan 2 pi. Nak bagi tahu kat sini bahawa sudut di sini kan kita boleh guna sama ada darjah ataupun radian.
Jadi yang di bawah ni cikgu nak tunjukkan satu contoh lah. Kalau kita menggunakan unit radian kita akan tulis macam ni. Kalau kawasan negatif kita akan tulis negatif lah, seperti yang ditunjukkan ni. Boleh Okey cikgu, boleh. Okey. Sama juga nilai maksimumnya ialah 1. Okey, nilai minimum dia negatif 1. Maka daripada sini nanti kita boleh tentukanlah koordinat titik minimum dan maksimum. Okey. Dan seterusnya amplitudenya juga 1 unit, sama macam graf sinus juga. Dan seperkara lagi di sini garis paksi X ini kan dikenali juga sebagai garis keseimbangan. Okey inilah dia berkenaan dengan graf sinusoidal. Mereka kena fahamlah ciri-ciri graf ni. Boleh Okey juga, boleh. Okey, kita teruskan. Okey dalam slide yang seterusnya ni kita akan cuba memahami dengan lebih mendalam berkenaan dengan graf tangent Okey, ini adalah bentuk graf tangent seperti mana yang kita lihat tadi. Dan sekarang kita akan lihat ciri-ciri graf tangent ini. Okey, jadi sebelum tu kita tandakan dulu nilai-nilai X-nya. Di sini cikgu menggunakan radian. Okey. Jadi kita lihat ciri yang pertama untuk graf tangent ini iaitu graf tangent tiada nilai minimum dan juga nilai maksimum. Tak macam graf sinus dan kosinus tadi. Boleh Boleh ke boleh? Okey. Seterusnya ciri yang kedua ialah graf tangent ini tidak tertakrif pada garis asimtot. Garis asimtot tu yang mana? Yang ni. Okey. Jadi pada garis-garis ini yang dikenali sebagai asimtot ni, dia tidak mempunyai nilai tangent. Contohnya di sini pi per 2 kan. Pi per 2 radian ni bersamaan dengan 90 darjah. Kalau ambil kalkulator, tekan tangent 90 darjah. Ambil akan dapati nilai dia tidak tertakrif iaitu match error. Okey. Begitu juga untuk sudut 3 pi per 2 ni bersamaan dengan 270 darjah ni kan. Kalau ambil tekan kalkulator akan dapat jawapan sama iaitu match error. Bermakna dia tidak tertakrif. Ataupun erti kata lain tidak wujud nilai itu. Boleh faham? Okey juga, faham juga. Okey. Okey, seterusnya ciri yang ketiga graf tangent ini ialah graf tangent ini menghampiri asimtot. Dia tidak menyentuh. Maknanya di sini graf tangent ini kan dia hanya menghampiri saja asimtot ni. Dia tidak akan menyentuh, apatah lagi bersilang lagi tidaklah. Dia sampailah ke atas hingga tak terhingga. Begitu jugalah di bahagian bawah ni. Boleh faham Okey juga, faham juga. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita lihat ciri yang keempat pula. Okey, bentuk graf berulang setiap selang 180 darjah ataupun pi radian. Bentuk graf ini dia akan berulang. Macam mana bentuk graf tu? Daripada sini kalau kami lihat dia akan naik ke atas, melengkung ke atas. Okey. Kemudian diikuti dengan daripada bawah dia melengkung sampailah dia bertemu paksi X. Kemudian selepas tu dia akan melengkung balik menyamai bentuk yang asal tadi. Begitulah lengkungan yang seterusnya. Nampaknya dia berulang di sini. Itulah yang dimaksudkan di sini bentuk graf berulang setiap selang 180 darjah ataupun pi radian. Jadi sehubungan itu maka dia memenuhilah ciri graf yang kelima ini, iaitu skalanya ialah 180. Maksudnya dia nak lihat di sini di mana dia akan berulang. Dia akan berulang pada skala 0 hingga 180 darjah sini ataupun pi radian. Boleh faham Okey juga, okey. Okey, itulah dia graf tangent. Okey. Okey, kita teruskan dengan melihat di sini kesan perubahan nilai A, B dan C bagi graf Y sama dengan A sin BX tambah C. Okey. Di sini kita pertimbangkan graf asas sinus Y sama dengan sin X, dan di sini kita pertimbangkan juga domainnya ialah 0 hingga 2 pi ataupun 0 hingga 360 darjah. Okey, di sini kita lihat kes yang pertama. Apa yang berlaku kepada graf asas sinus ini apabila kita darabkan dengan 2 di depan sini. Okey, jadi kesan kepada grafnya adalah seperti yang ditunjukkan di sini, iaitu graf biru tu. Dapat kita perhatikan di sini nilai amplitude dia akan menjadi
2 ya. Okey, dan perhatikan juga pintasan paksi X ini akan kekal. Boleh meh? Boleh ke boleh? Okey. Baik, seterusnya meh kita lihat kes yang kedua jika sin X tambah 1 pula. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah graf sinus ini akan dinaikkan 1 unit ke atas tanpa mengubah bentuk. Betul tak meh? Betul juga betul. Okey. Macam mana meh kalau dia tolak 1? Kalau tolak 1 dia akan turunkan ke bawah 1 unit cikgu. Okey, betul bagus. Tapi ingat tahu, tanpa mengubah bentuk ya. Okey cikgu, okey. Baik. Seterusnya, kes yang ketiga, apa berlaku pada graf jika diberikan sin 2x? Dia beza tau meh dengan yang atas ni ini 2 darab sin x. Sini yang darab 2 tu ialah x Jadi sin 2x dia tak sama ya. Okey cikgu, okey. Saya ingatkan sama cikgu. Nasib baik cikgu cakap. Tak sama meh, tak sama Okey meh, jadi apa yang berlaku pada graf? Seperti yang Amir katakan tadi, iaitu graf akan dimampatkan. Kan meh kan? Betul cikgu, betul. Tapi nilai maksimum dan minimum dia tak berubah tau meh Okey. Tapi meh kita boleh nyatakan dengan cara lain tau meh. Kita boleh katakan macam ni. Terbentuknya 2 kitaran. Jadi sini cikgu bagi satu tips Okey, satu kitaran bagi graf sinus adalah seperti ni. Naik ke atas, turun, naik balik. Itu dipanggil satu kitaran. Jadi nampaknya di sini terbentuknya 2 kitaran kan? Dalam domain 0 hingga 2 pi. Macam itulah Okey, cikgu nak tanya Amir kalau di sini y sama dengan sin 3x. Amir akan kata apa? Apa jadi pada graf? Cikgu, kalau macam tu akan terbentuk 3 kitaran cikgu kan? Betul bagus. Okey, akan terbentuk 3 kitaran. Tapi ayat Amir tu tak habis lagi tau. Dia kena sebut macam ni. Akan terbentuk 3 kitaran dalam domain 0 hingga 2 pi. Hujung tu mesti sebut 0 hingga 2 pi tu mesti dia sebut. Okey cikgu, okey. Okey, seterusnya kita lihat kes yang keempat iaitu y sama dengan modulus sin x. Bagaimana pula sekiranya kita letakkan tanda modulus? Modulus itulah nilai mutlak Maksudnya semua nilai akan bernilai positif. Oleh itu graf dia akan jadi macam ni lah meh. Yang mana melengkuk ke atas ni dia akan kekal sebab dia bahagian positif kan. Yang asalnya di bawah ni kan dia akan positifkan lah sebab tanda modulus ni. Bila dipositifkan maka dia akan dipantulkan pada paksi x ni, maka graf akan jadi seperti ini. Inilah dia graf modulus sin x. Boleh? Macam tu juga okey juga, okey. Okey, seterusnya kita lihat kesan perubahan nilai A, B dan C bagi graf y sama dengan A cos B X tambah C Okey, kita mulakan di sini dengan melihat graf asas cos. Ni y sama dengan cos X dan kita pertimbangkan domainnya adalah 0 hingga 2 pi Okey. Baik, kita lihat di sini apa yang berlaku kepada graf ini jika kita darabkan dengan 2. Seperti mana tadi amplitudenya akan menjadi 2 Okey, dan perhatikan bahawa pintasan paksi X-nya tidak berubah. Okey, untuk y sama dengan cos 2x, apa yang berlaku ialah akan terbentuknya 2 kitaran cos dalam domain 0 hingga 2 pi. Di sini nilai minimum dan maksimumnya kekal 1 dan juga negatif 1 di sini. Okey, dan di sini cikgu berikan satu tips satu kitaran bagi graf kosinus adalah seperti ini. Ini dipanggil satu kitaran. Maka di sini dapat kita lihat di sini terbentuknya 2 kitaran cos ini. Tapi jangan lupa 2 kitaran itu mesti terletak dalam domain 0 hingga 2 pi. Boleh Boleh juga, boleh. Okey, seterusnya kita lihat kes yang ketiga iaitu cos X tambah 1 Jika kita tambahkan dengan 1, maka graf akan dinaikkan 1 unit ke atas tanpa mengubah bentuk Kalau tolak 1, maka dia akan diturunkan 1 unit ke bawah tanpa mengubah bentuk Okey, seterusnya kita lihat apabila graf kosinus itu diberikan tanda modulus tanda modulus kita tahu bahawa semua nilai akan positif. Oleh itu graf akan jadi seperti ini, di mana bahagian lengkungan di sebelah bawah ini akan dipositifkan
maka graf akan dipantulkan ke atas di sini. Manakala bahagian yang telah pun positif di atas ini akan kekal. Dan nilai maksimumnya di sini adalah 1. Okey, itulah dia y sama dengan modulus cos x. Okey, seterusnya kita lihat kesan perubahan kepada graf tangen. Okey, di sini kita pertimbangkan graf asas tangen seperti ini. Okey, untuk kes yang pertama kita akan lihat graf negatif tangen x. Macam mana graf dia? Graf dia akan jadi seperti yang ditunjukkan di sini, iaitu graf yang berwarna biru tu. Itu adalah graf y sama dengan negatif tangen x. Okey, untuk kes yang kedua, apabila diberikan tanda modulus untuk graf tangen ini, dan graf tangen ini akan jadi seperti yang ditunjukkan, iaitu graf yang berwarna biru. Yang merah tu graf asal dia. Okey, dan seterusnya apabila negatif tu diletak di luar modulus tangen x tu, graf akan jadi macam mana? Akan jadi seperti ini. Nampak? Graf modulus tangen tadi kemudian dipantulkan pada pasi x. Boleh setakat tu? Boleh cikgu. Cikgu maknanya kena hafal lah cikgu. Hafal dia lagi senang. Kalau dapat hafal senang lah. Okey. Okey, lagi ada lagi di sini kalau tangen 2x pula. Tangen 2x maknanya dia akan jadi macam ni graf dia. Dia akan mengulang 2 kali ganda lah bentuk graf tu kan. Okey cikgu, okey. Dan akhir sekali apabila tangen ini didarabkan dengan 3 maka kita akan dapati graf seperti ini. Dia akan memintas paksi y ini pada 3. Kalau 4 dia akan pintas pada 4 dan begitulah seterusnya. Okey, inilah beberapa kes yang kita dapat lihat apa yang akan berlaku kepada graf tangen. Boleh Boleh juga, boleh. Okey. Okey, kita teruskan pembelajaran kita dengan melihat beberapa contoh soalan. Okey, ini contoh soalan yang pertama. Lakar graf y sama dengan 2 sin 2x tambah 1 dalam domain x kosong hingga 2 pi. Okey. Jadi kalau perhatikan di sini di sini dia melibatkan beberapa kes yang digabungkan. Yang pertama ialah 2x ini. Yang kedua sini darab 2, kemudian tambah 1. Maksudnya di sini ada 3 kes yang digabungkan sekali. Jadi bila kita nak lakarkan dia ada tertib dia. Kita bukan boleh lakarkan ikut suka hati kita. Dia ada tertib dia. Yang mana nak lakarkan dulu? Macam tu. Okey, di sini cikgu berikan panduan dan ambil tengok. Pertama sekali kita mesti pertimbangkan graf asas sinus tu dulu. Ni graf asas dia. Okey, kemudian kita pertimbangkan yang paling hampir dengan sin ni. Yang paling hampir dengan sin ialah 2x. Jadi kita tahu bahawa kalau 2x maksudnya akan terbentuknya 2 kitaran sinus tu dalam domain kosong hingga 2 pi ni. Maka graf akan jadi seperti ini. Kan? Okey, seterusnya darab dengan 2 di depan ni. Kalau darab 2 apa akan jadi Amplitude dia jadi 2 lah cikgu. Yes, betul. Jadi maknanya graf tu nanti akan jadi seperti ni. Amplitudenya 2. Boleh? Okey cikgu, okey. Okey, dan seterusnya barulah kita pertimbangkan tambah 1 pula. Jadi kalau tambah 1 apa yang tahu? Graf akan naik 1 unit ke atas cikgu tanpa mengubah bentuk. Yes, betul. Tepat sekali. Okey. Jadi inilah dia graf yang kita nak lakarkan tu. Boleh Okey cikgu, okey. Cikgu maknanya kena lukis 4 graf lah cikgu tidak bukan lukis graf ni satu ni je cuma apa yang cikgu tunjukkan di sini ialah dia punya langkah penyelesaian tu. Jadi apa yang penting di sini Amir kena faham dari segi tertib susunan tu. Maksudnya yang mana satu yang kita nak pertimbangkan dulu. Nampak tak? Yang itulah akhirnya kita dapatlah graf yang kita nak tu. Boleh Okey juga, okey. Amir ingatkan nak kena lukiskan semua ni. Tak okey. Okey seterusnya kita lihat contoh soalan yang kedua Lakar graf y sama dengan negatif 2 modulus sin 2x tambah 1 dalam domain x kosong hingga 2 pi. Okey, boleh Amir terangkan tak? Cikgu, bila ada tanda modulus ni Amir tak berapa confident lah cikgu. Okey, tak apa. Cikgu terangkan
Baik, sama je meh, janganlah risau Okey. Nampak muka cuak je tu. Tak tahu lah cikgu. Mana-mana soalan yang ada tanda modulus tu, selalunya Amir akan risau. Maksudnya Amir tak menguasai lagi lah konsep tu Tak tahu lah cikgu. Okey, tak apa. Baik. Di sini macam mana pun kita mulakan dengan apa? Graf asas sinus. Sebab diberikan di sini ialah graf sinus kan? Okey, jadi seterusnya kita akan pertimbangkan graf yang mana graf yang paling hampir dengan sin paling hampir dengan sin ialah sin 2x. Maka kita kena pertimbangkan graf y sama dengan sin 2x. Bagaimana graf sin 2x? Iaitu graf terbentuknya di sini dua kitaran dalam domain 0 hingga 2 pi. Tu Amir dah tahu dah. Baik, jadi seterusnya yang mana nak kita pertimbangkan jadi yang paling hampir dengan sin 2x ialah tanda modulus tu kan. Oleh itu kita pertimbangkan y sama dengan modulus sin 2x. Okey, jadi kita tahu bahawa bila letakkan tanda modulus, bahagian yang sebelah bawah akan dipantulkan ke atas. Maka graf akan jadi seperti inilah. Boleh meh? Okey juga boleh. Okey. Kemudian kita pertimbangkan yang mana pula? Tambah 1 ke pertimbangkan negatif 2 dulu meh? Pertimbangkan negatif 2 lah cikgu, sebab yang ni yang paling hampir. Betul meh? Jadi kita pertimbangkan graf y sama dengan negatif 2 modulus sin 2x. Okey, jadi graf dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni lah. Kenapa jadi macam ni Ambil tengok amplitude dia 2. Amplitude dia 2 sebab sini 2 kan. Kemudian kenapa dia melengkung ke bawah ni? Sebab di sini negatif. Okey juga okey. Tapi yang ni lah cikgu, Amir tak apa nak reti ni. Tak apalah meh, bila dah belajar ni retilah Okey, seterusnya meh barulah tambah 1. Tambah 1 ni Amir tahulah. Apa dia meh? Graf akan naik 1 unit ke atas cikgu tanpa mengubah bentuk. Yang tu Amir tahu Okey, jadi graf akan jadi seperti ni inilah dia graf dia. Okey, inilah dia graf yang kita nak lukiskan tu Jadi cikgu ulangi di sini bukan kata kita kena lukis sampai 5 graf ni kita lukis satu ni je cuma dia punya proses dia tu mana yang perlu kita pertimbangkan dulu mengikut urutan dia. Boleh meh? Boleh cikgu, boleh. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita lihat contoh yang ketiga Okey, diberi di sini y sama dengan 3 sin 2x untuk domain x 0 hingga 360 darjah Okey, soalannya yang pertama, nyatakan skala bagi graf ini. Seterusnya nyatakan bilangan kitaran graf dalam julat tersebut. Okey, kemudian yang kedua, nyatakan amplitude bagi graf tersebut. C, tuliskan koordinat bagi titik minimum dan titik maksimum. Dan D, pada paksi yang sama, lakarkan graf y sama dengan x per 180. Seterusnya, tentukan bilangan penyelesaian bagi 3 sin 2x sama dengan x per 180. Jadi, untuk menjawab ke semua soalan ini, dia akan mudah jika kita lakarkan graf tu. Okey, jadi sekarang ni, langkah pertama, kita lakarkan dulu graf y sama dengan 3 sin 2x ni. Jadi bagaimana? Gunakan segala maklumat ataupun pengetahuan yang telah kita pelajari tadi Okey, kita tengok sini, ni graf apa? Graf sin Okey, graf sin. Kemudian kita nak pertimbangkan yang mana dulu? Sin 2x. Sin 2x menunjukkan apa menunjukkan bahawa akan terbentuknya dua kitaran kan? Okey, oleh itu kita kena sediakan skala seperti yang ditunjukkan di sinilah. Kita kenapa pertimbangan skala ini? Sebab kita tahu akan terbentuknya dua kitaran. Okey, kemudian lagi ambil tengok di sini. Ada 3 ni kan? Apa yang berlaku pada graf jika letak 3 di sini? Amplitude dia 3 cikgu. Okey, bagus. Jadi maknanya di sini kita sediakan dulu nilai 1, 2, 3 di sini. Di bawah negatif 1, negatif 2, negatif 3 di sini dah. Okey. Jadi bila kita dah tahu dah dia akan terbentuk dua kitaran dan juga amplitudenya 3 kan, maka graf dia akan seperti inilah. Betul tak Betul juga, betul. Okey inilah dia graf y sama dengan 3 sin 2x Okey, berdasarkan kepada graf yang kita lakarkan ini, maka kita dapatlah menjawab soalan-soalan yang diberikan di sini. Okey, kita lihat soalan yang pertama Dia kata nyatakan skala bagi graf ini.
Apa yang dikatakan kala tu? Okey, cikgu tuliskan sini kala bersamaan dengan 360 darjah bahagi 2 sama dengan 180 darjah. Okey, cikgu terangkan apa yang dimaksudkan dengan 180 darjah ni. Baik, ambil tengok di sini. Okey, dalam selang 0 hingga 180 darjah ni, dapat kita lihat di sini adanya satu kitaran graf sinus. Okey, dan kitaran ini berulang ya. Okey, dalam setiap 180 darjah. Nampak tak? Itulah yang dimaksudkan dengan kala. Boleh meh? Boleh cikgu. Tapi cikgu, Amir nak tanya sikit ni. Macam mana cikgu boleh tulis 360 darjah bahagi 2 ni cikgu 2 tu datang daripada mana cikgu Okey, bagus soalan tu. Okey, 2 ni meh sebenarnya datang daripada sini. Sin 2x. Nampak tak? Kalau diberikan di sini meh sin 3x katakan. Jadi Amir bagilah dengan 3. Macam itulah cara dia. Okey cikgu, okey. Faham. Okey, boleh Okey. Itulah dia cara bagaimana kita menentukan kala Okey, di sini dikata seterusnya nyatakan bilangan kitaran graf dalam julat tersebut Jadi bilangan kitarannya ada 2 lah. Satu yang ni yang pertama, kemudian sini satu lagi kitaran yang kedua. Itulah maksudnya bilangan kitaran sama dengan 2 Okey, seterusnya dia kata nyatakan amplitud bagi graf tersebut. Daripada sini jelaslah kita nampak bahawa amplitud graf ini ialah 3 kan. Ini adalah amplitudnya. Okey, yang ketiga, tuliskan koordinat bagi titik minimum dan titik maksimum. Okey, ini adalah titik maksimum yang di atas ni. Di sini ada 2 titik maksimum. Maka koordinatnya tulis macam biasalah Titik maksimum ialah 45 darjah 3 dan satu lagi ialah 225 darjah 3 Macam kita tulis koordinat biasa tu. Okey, begitu juga untuk koordinat titik minimum titik minimum 2 titik yang di bawah tu. Okey, maka koordinatnya seperti yang ditunjukkan ni Okey, seterusnya soalan D pada paksi yang sama lakarkan graf y sama dengan x per 180. Dan persamaan ini kita tahu dia merupakan suatu garis lurus kan Okey cikgu, betul. Okey, jadi di sini maksudnya kita kena lukiskan garis lurus lah. Jadi untuk melukiskan garis lurus macam mana cara dia? Kita perlukan 2 titik. Dah dapat 2 titik, kita tentukan, ambil pembaris, sambung 2 titik tu, jadilah garis lurus. Macam tu lah. Okey, jadi sekarang ni macam mana kita nak tentukan 2 titik ni cara yang paling mudah kita ambil x kosong. Bila ambil x kosong, 0 bagi 180 akan dapat kosong kan. Jadi maksudnya kat situ y sama dengan 0. Oleh itu koordinatnya ialah 0, 0. Tandakanlah 0, 0 di sini. Boleh kan? Boleh ke boleh? Okey, untuk titik yang satu lagi kita boleh pilih sebarang nilai x di sini Okey, cikgu nak pilih 360. Jadi x ni cikgu ganti dengan 360. Jadi 360 kita bahagi dengan 180 dapat 2 kan. Maka koordinatnya ialah 360, y dia adalah 2. Maka koordinat dia di sini. Betul tak? Betul juga, betul. Okey, maka dah dapat 2 titik di sini. Ambil pembaris, sambungkan. Macam itulah. Maka inilah dia garis y sama dengan x per 180. Macam mana boleh boleh cikgu, boleh. Tapi cikgu, untuk apa cikgu kita kena lukiskan garis lurus ni? Okey, tujuan dia untuk menjawab soalan yang seterusnya lah. Okey, iaitu seterusnya tentukan bilangan penyelesaian bagi persamaan ini. Okey, persamaannya ialah 3 sin 2x sama dengan x per 180. Dan Amir perhatikan di sini macam mana cara nak tentukan bilangan penyelesaian ni. Amir perhatikan. Persamaan ini menunjukkan bahawa yang sebelah kiri ni kan 3 sin 2x ini merupakan lengkungan yang kita lakarkan tadi, betul tak? 3 sin 2x ni. Betul juga, betul. Manakala yang sebelah kanan ni x per 180 ni merupakan garis lurus yang baru kita lukiskan ni tadi. Kan? Jadi di sini untuk menentukan bilangan penyelesaian bagi persamaan trigonometri ini, okey, ialah dengan cara melihat bilangan pintasan antara lengkungan ini dengan garis lurus tu. Dia memintas di mana? Pertama dia pintas di sini. Yang kedua di sini. Lagi di sini. Lagi satu lagi di sini. Ada tak tempat lain? Tak ada kan? Maka bilangan pintasannya ada berapa? Ada 4 kan?
Jadi maksudnya di sini bilangan penyelesaian bagi persamaan trigonometri ini sama dengan 4. Itulah jawapan dia. Boleh tak? Okey juga, faham. Okey, kita lihat satu lagi contoh. Okey, kita teruskan dengan contoh yang keempat. Okey, pada paksi yang sama, lakarkan graf fungsi y sama dengan 3/2 cos 3x bagi domain x kosong hingga 2 pi. Seterusnya, nyatakan bilangan penyelesaian bagi persamaan trigonometri 3 cos 3x sama dengan 2x per pi untuk domain x dari kosong hingga 2 pi. Okey, sebagai langkah pertama, kita perlu melukiskan graf y sama dengan 3/2 cos 3x, okey, dan melibatkan graf cos dan diberikan domainnya ialah kosong hingga 2 pi. Okey, oleh itu kita tandakan dulu skala menggunakan radian dari kosong hingga 2 pi. Okey, kita tunjukkan skala-skala yang penting ni iaitu pi per 2, pi 3 pi per 2 dan juga 2 pi sudah memadai. Okey, di sini diberikan cos 3x jadi kita tahu bahawa graf yang akan kita lakarkan nanti merupakan 3 kitaran graf cos tu dalam domain kosong hingga 2 pi ni. Dan satu lagi iaitu amplitudenya ialah 3/2. Jadi kita sediakanlah skala untuk paksi y ni. Seperti yang ditunjukkan di sini Okey. Jadi kita tahu amplitudenya ialah 1/5 dan bilangan kitaran ada 3 kitaran graf cos maka graf akan jadi seperti ini. Betul tak, Mai? Okey juga, betul juga. Okey, faham kan? Faham juga, faham. Okey, bagus. Okey, Mai, seterusnya nyatakan bilangan penyelesaian bagi 3 cos 3x sama dengan 2x per pi untuk domain x antara kosong hingga 2 pi. Okey, di sini 3 cos 3x sama dengan 2x per pi ini, okey, ini dikenali sebagai persamaan trigonometri Okey. Jadi bila kita nak tentukan bilangan penyelesaiannya, maka bagaimana cara dia? Kalau berdasarkan kepada contoh 3 tadi kita akan lukiskan garis lurus kan? Kemudian kita akan tentukan bilangan pintasan dia. Betul tak? Betul juga, betul. Tapi cikgu, macam mana cikgu nak lukiskan garis lurus sedangkan kita tak diberikan cikgu persamaan garis lurus tu? Okey, bagus soalan Amir tu Memang bijak soalan tu Okey, sekarang ni rahsia dia macam ni. Persamaan garis lurus itu sebenarnya dia tersembunyi di dalam persamaan trigonometri ni. Oh, macam tu cikgu Boleh main sembunyi-sembunyi cikgu Itulah itulah rahsia dia Okey, persoalan sekarang ialah macam mana kita nak cari persamaan garis lurus yang tersembunyi itu. Cara dia macam ni Amir ambil persamaan trigonometri ni kan. Kemudian kita susun semula persamaan ini supaya di sebelah kiri persamaan ini kan akan menjadi 3/2 cos 3x. Nampak tak? Di sini kan 3 cos 3x kan. Yang kita perlu ialah 3/2 cos 3x. Iaitu dia merupakan persamaan lengkungan ni. Boleh tak? Okey, okey. Tapi nak susun macam mana cikgu apa susah Apa susah Itu algebra biasa je Cuba ambil tengok 2 ni kan 2x kan 2 ni ambil bawa ke kiri. Dia akan jadi macam mana nanti? Jadi macam tu lah. Betul tak? Kan kita dah dapat dah. Sebelah kiri ni sama tak dengan ni? Sama kan? 3/2 cos 3x. Macam tu lah. Okey, okey, faham. Kemudian cikgu, yang kita nak cari tadi persamaan garis lurus tu cikgu. Ya, ini dapat lah. Yang sebelah kanan ini, inilah persamaan garis lurusnya yang katakan tadi tersembunyi dalam persamaan trigo ni. Oh, macam tu cikgu Macam tu lah. Apa? Nampak susah? Taklah susah cikgu, tapi first time tengok ni macam pelik Pelik je kamu ni Oh cikgu, maknanya kita kena lukiskan garis lurus y sama dengan x per pi ni lah cikgu Betul? Bijak pun. Oh, okey. Macam mana? Amir boleh tak lukiskan garis lurus ni? Ni kan matematik biasa je lukiskan garis lurus, takkan Amir tak tahu? Okey, Amir try cikgu. Setahu Amir cikgu, nak melukis garis lurus ni kita perlukan 2 titik cikgu. Kemudian 2 titik yang kita dapat tu kita ambil pembaris, kita sambungkan, jadilah garis lurus cikgu. Macam yang cikgu cakap tadi.
Betul-betul. Okey. Jangan pandai cakap je Meh. Cuba Meh buat lah. Okey cikgu, Amir try Okey, di sini cikgu, Amir buat jadual lah cikgu, senang. Nak buat apa Meh jadual ni? Nak cari titik tu lah cikgu. Oh, macam tu Okey, teruskan. Di sini cikgu, Amir letakkan X dan juga sini Y. Di sini Amir pilih X sama dengan kosong cikgu. Jadi bila Amir pilih X kosong cikgu, gantikan X ini kosong bahagi dengan pi kosong cikgu. Jadi dapatlah X kosong Y kosong. Maka daripada sini cikgu dapatlah koordinat dia kosong kosong. Jadi daripada sini Amir tandakan lah pada graf ni kosong kosong di sinilah titik dia. Okey, bagus. Okey, lagi Meh? Okey cikgu, seterusnya Amir gantikan X ini dengan pi cikgu. Bila Amir ganti dengan pi, jadi pi bahagi dengan pi, jadi Y sama dengan 1. Maka daripada sini kita dapat koordinat dia pi 1. Kemudian cikgu kita plotkan titik pi 1 tu di atas graf ni. Jadi kita dapati di sinilah cikgu titik dia. Oleh itu cikgu kita ambil pembaris, kita gariskan lah cikgu. Inilah dia garis lurus Y sama dengan X per pi tu cikgu. Okey, bagus. Bagus kamu Meh. Yang ni dah belajar cikgu dalam matematik, biasalah cikgu. Garang bunyi dia Muka confident pula Okey, jadi kita teruskan di sini. Matlamat kita apa tadi? Nak cari bilangan penyelesaian kan? Okey, Amir kira Meh bilangan penyelesaian berapa? Bilangan penyelesaian ni cikgu, kita kena kira bilangan titik persilangan cikgu. Yang pertama dia bersilang kat sini 1, yang kedua di sini cikgu, kemudian 3 di sini, 4 dan juga 5. Jadi maknanya cikgu bilangan penyelesaiannya ada 5 lah. Bagus, bijak Macam mana, susah tak graf fungsi trigo ni? Taklah susah cikgu, tapi mencabar jugalah cikgu. Yelah Meh, sebab ini kan first time Amir tengok kan. Tapi nanti bila Amir dah buat latihan dah tak pelik dah Okey Meh, itu sajalah untuk perbincangan kita berkenaan dengan graf fungsi sinus, kosinus dan tangen ini. Dan kita jumpa lagi dalam siri pembelajaran yang seterusnya selepas ini Okey Meh? Okey cikgu, terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.